Sebagai pembekal, kami sering menerima permintaan daripada pest control atau pelanggan mengenai layan data keselamatan produk atau lebih dikenali sebagai MSDS atau SDS. Tetapi, berapa ramai yang tahu apakah fungsi dan cara untuk rujuk MSDS ini? Mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja US atau OSHA, MSDS berfungsi sebagai rujukan pertama mengenai keselamatan majikan dan pekerja yang memerlukan maklumat lanjut mengenai produk atau langkah yang perlu dilakukan jika terdapat pendedahan atau untuk mengurangkan kecederaan di tempat kerja. MSDS ini amat penting untuk mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung kepada bahan kimia. Berbanding dengan label produk yang hanya terhad kepada kelas 1 hingga 4, MSDS menunjukkan dengan lebih terperinci mengenai bahaya sesuatu produk melalui sentuhan kulit, mulut dan kesan kepada tubuh manusia. Manakala ketoksikan oral yang terdapat dalam MSDS adalah kuantiti yang boleh membahayakan seseorang apabila makan atau minum chemical, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. LD50 pula adalah lethal dose kuantiti bahan kimia yang diperlukan untuk mencapai 50% kematian. Para saintis telah melakukan ujian menggunakan tikus makmal untuk mengetahui berapa banyak bahan kimia yang boleh bertahan oleh manusia. Untuk menggantikan data ini kepada manusia, kita harus menggunakan berat badan manusia kali dengan kuantiti LD50 tersebut. Jumlah ini adalah racun tanpa campuran air. Jika produk telah dicairkan, nisbah pencairan biasanya ialah 1:100. Seterusnya adalah kepekatan maut LC50. Ini bermakna kepekatan maut bahan kimia dalam 1 meter padu akan membunuh 50% daripada populasi sampel kajian. Kepekatan maut sering digunakan untuk bahan kimia yang boleh dihidu. Selain daripada SDS atau MSDS, anda juga boleh rujuk mengenai keselamatan penggunaan chemical dalam tanah dengan merujuk kepada senarai Carcinogenic Chemical daripada US EPA. Semua bahan aktif racun perosak akan dikelaskan kepada 5 kategori, iaitu carcinogenic kepada manusia, mungkin menyebabkan carcinogenic kepada manusia, berpotensi carcinogenic atau kurang potensi carcinogenic, dan tidak bercarcinogenic kepada manusia. Sila semak penggunaan bahan aktif racun perosak di rumah anda untuk mengetahui sama ada ia tersenarai dalam kategori carcinogenic. Klorin merupakan chemical kawalan anai-anai yang sangat berkesan, tetapi telah disenarai hitamkan setelah saintis mendapati ia tersejat dari bawah tanah sehingga memasuki rumah menembusi lantai konkrit, sehingga membahayakan penghuni rumah kerana telah menyedut gas toksik tersebut setiap hari. Oleh itu, jadilah pengguna yang bijak dengan menyemak dahulu bahan kimia yang akan digunakan di rumah anda demi kesihatan keluarga anda.